Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 29 Julai 2021 bersama saya Fidaus Matrang. Berita utama. Setiap wakil gereja yang menerima bantuan cek unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4 diminta supaya menggunakan dana tersebut dengan cara berhemah dan betul. Menurut Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai, ini penting supaya bantuan ini dapat dimanfaatkan penduduk dan penganut agama Kristian. Jelasnya dana ini datangnya daripada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dan perlu digunakan sebaiknya untuk manfaat masyarakat. Berucap dalam majlis penyerahan cek bantuan Unifor kepada gereja di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kakus pada Isnin, Dun Kakus itu meminta pihak gereja yang belum memohon bantuan untuk menghantar permohonan serta dokumen sokongan yang lengkap. Sebanyak 4 buah gereja di Tatau menerima cek Unifor berjumlah RM596,000 bagi membina semula gereja BEM Lubuk Kubong, membeli alat muzik gereja SDA Batu Bom, membuat pagar St. Michael Chapel, Sangan dan membina baru gereja pusat SDA. Laporan seterusnya, Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak merencatkan kelancaran projek pembinaan jambatan IGAN. Menurut Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, projek itu kini mencapai kemajuan memberangsangkan dengan melepasi jadual asal. Lebih menggembirakan katanya apabila lebih 90% pekerja projek berkenaan merupakan penduduk tempatan. Saya rasa amat gembira mendengar laporan daripada pihak Opus dan pihak kontraktor yang menyatakan bahawa projek pembinaan jambatan IGAN ahead schedule 1%. Dan saya merasa walaupun akibat PKP, projek ini terus berjalan dengan baik. Saya juga dimaklumkan bahawa para pekerja yang melaksanakan projek jambatan IGAN ini, lebih 90% adalah penduduk tempatan. Ini adalah suatu perkara yang amat baik, di mana projek-projek kerajaan dinikmati oleh penduduk setempat dan mereka juga terbabit bagi memastikan projek ini dijayakan. Kita amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang sentiasa berusaha memastikan projek-projek mega seperti ini turut dinikmati oleh penduduk di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa meninjau tapak projek itu pada Rabu. Sementara itu, pengurus projek syarikat kontraktor Wisma SKW Bong Kwek Jun merakamkan penghargaan kepada penduduk tempatan di situ yang banyak membantu dalam memudahkan pelaksanaan projek berkenaan. For this physical progress we achieve, and a lot is partly, it's not only our hard work, and also this we have this assistance from the local people. They have support us in many ways in this land problem solving with the land survey, the Tok Kampong, and also all those supply of the worker local to us. And then we appreciate all the helps to hopefully timely completion of this project. Pengurus pembinaan Opus Vincent Dawi pula menjelaskan pihaknya tidak mengurangkan tenaga kerja dalam memastikan projek tersebut berjalan dengan lancar. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda berkesempatan meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Daerah Kecil IGAN. Seramai 43 penerima terdiri daripada pekerja warga asing dan beberapa penduduk tempatan menerima vaksin dos pertama pada program itu. Sementara itu, Datuk Dr. Juanda sempat meluangkan masa merasmikan program ziarah UKAS untuk kawasan Jemoreng yang diadakan di Masjid Darul Falah IGAN. Dalam program tersebut, sebuah masjid dan 5 surau di sekitar IGAN menerima sumbangan berupa cecair pembersih tangan, pelitup muka serta minuman. Penerima sumbangan adalah seperti berikut. Datuk Dr. Juanda kemudiannya menyempurnakan serahan cek projek kecil luar bandar MRP 2021 Jemoreng disusuli mendengar taklimat dari pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB. Sebanyak 11 badan bukan kerajaan menerima peruntukan berjumlah keseluruhan RM61,000 dengan senarai penerima seperti tertera. Turut disampaikan cek MRP projek khas Dun Jemoreng berjumlah keseluruhan RM54,000 kepada 6 penerima yang tertera.
Selanjutnya mengenai tinjauan adun pakan, Tan Sri William Mawan Ikom ke tapak projek Jalan dari Nangakara Fasa 2 ke Ulu Kota Fasa 3 di Pakan pada Rabu. Projek kira-kira 8 km itu menelan kos sebanyak RM139 juta termasuk 11 buah jambatan. Sebanyak 7 buah jambatan sementara yang dibina semasa fasa 1 akan dibina semula menjadi jambatan kekal manakala 4 lagi jambatan baru dalam fasa 3. Projek bermula pada 11 Mei 2021 dan dijangka siap sepenuhnya pada 10 November 2024. Pembinaan jalan ini penting bagi penduduk pendalaman turut menikmati kemudahan yang lebih selesa. Manakala di Tebedu, Timbalan Setiausaha Negeri Sarawak Datuk Ik Pahon Joi telah mengadakan lawatan ke PPV Dewan Masyarakat Tebedu pada Rabu. Dalam lawatan itu, beliau diberikan taklimat oleh penyelaras PPV tersebut, Dr. Nur Syamira, yang memaklumkan setakat 27 Julai 2021, seramai 15,981 individu telah berjaya disuntik dos pertama, manakala 11,200 lagi disuntik dos kedua vaksin jenis Sinovac dan Pfizer-BioNTech. Turut dimaklumkan pembukaan pendaftaran bagi individu yang tercicir sehingga bulan Ogos nanti. Datuk Ik dalam pada itu berpuas hati dengan kelancaran proses dan perkhidmatan yang disediakan oleh para petugas sekaligus berbesar hati dengan sambutan yang menggalakkan daripada penerima yang hadir. Beralih ke laporan di Miri. Menangani situasi pandemik COVID-19 di bahagian Miri bukanlah satu hal yang mudah, sebaliknya pelbagai cabaran perlu dihadapi dan paling utama menuntut kerjasama erat semua pihak khususnya agensi-agensi di bawah Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri. Sehingga 24 Julai lepas, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di bahagian Miri berjalan lancar. Bermula fasa 1 hingga 3, seramai 259,663 orang penduduk atau 83.48% daripada penduduk berumur 18 tahun dan ke atas di bahagian Miri telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Manakala, untuk dos kedua ialah sebanyak 174,872 orang atau 56.22% telah mendapat suntikan dos kedua. Bagi merealisasikan kejayaan PICK di bahagian Miri, penduduk di kawasan pedalaman Miri turut tidak ketinggalan dalam menyumbang kejayaan program imunisasi ini. Pada 27 Julai 2021, Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS bahagian Miri telah berkesempatan membuat liputan khas operasi penghantaran vaksin COVID-19 ke 5 lokasi pedalaman di bahagian Miri. Penghantaran vaksin ini diterbangkan khas dengan pesawat AW139 9M BOD milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM yang berpangkalan di Pangkalan Operasi Udara Bomba Miri oleh juruterbang Kapten Faridullah Amin Muhammad Noh dan dibantu oleh pembantu juruterbang Robert James yang juga merupakan Komander Pangkalan Operasi Udara Bomba Miri. Misi penghantaran ini diketuai Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Ketua Sektor Program Pembangunan Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, Dr. Noor Izni Muhammad Syafiee dan dibantu Pejabat Farmasi Bahagian Miri dari Pejabat Farmasi Bahagian Miri, Franzilia Robert Runai dan turut disertai anggota JPBB Miri yang juga merupakan pemangku Ketua Seksyen Perancangan dan Pembangunan Sosial Bahagian Miri, Nora Syafia Muhyiddin. Turut serta Pasukan Unit Udara Bomba dan Penyelamat, Pasukan Pangkalan Operasi Udara Bomba Miri dan Pasukan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Miri. Pakar Perubatan Kesihatan Awam yang juga Ketua Sektor Program Pembangunan Kesihatan Keluarga dari Pejabat Kesihatan bahagian Miri menjelaskan 1,040 dos vaksin telah dihantar ke 5 lokasi pedalaman Miri. 27 hari bulan Julai 2021 kita akan menghantar vaksin ke 5 lokasi pedalaman di bahagian Miri. Yang pertama iaitu di Klinik Kesihatan Long Loyang, iaitu tempat yang kita berada sekarang. Dan kemudian kita akan ke KK Longsan ataupun di lapangan terbang Long Akah, dan kemudian kita akan ke Long J dan Long Bangak, dan juga akhir sekali kita akan menghantar vaksin ke Bario. Itu adalah operasi kita pada hari ini. Sejumlah 1,040 dos vaksin akan diberikan kepada 5 klinik tersebut. Itu operasi yang setakat ini lah untuk hari ini.
Berikut adalah maklumat lengkap penghantaran vaksin berdasarkan urutan lokasi. Penerbangan ini mengambil masa 3 jam 50 minit bagi kelima-lima lokasi iaitu Long Loyang, Long San, Long Jih, Long Banga dan Bario. JPBB Miri dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada pihak bomba yang membantu menerbangkan vaksin COVID-19 dalam menjayakan proses penghantaran vaksin dengan menggunakan helikopter milik mereka ke 23 buah klinik kesihatan di kawasan pendalaman bahagian Miri. Bagi individu yang berumur 18 tahun ke atas dan belum mendaftar atau menerima vaksin, butiran boleh diberikan melalui pautan seperti tertera. Pengambilan vaksin secara walk-in boleh dilaksanakan di 3 buah PPV awam di daerah Miri seperti berikut dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Berikut pula mengenai agihan 200 bakul makanan oleh pejabat daerah Tatau dan Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK daerah Tatau. Menurut Pemaca Gerosen Jubin, bantuan bakul makanan ini merupakan sumbangan di bawah pakej penglindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih Parlimen Bintulu. Jadi program saat itu program penyerahan bakul makanan ngagai rumah panjai wa gunturung Jepak banyak Dun Jepak anda pelemen Datuk Tiong King Sing lah, Datuk Seri Tiong King Sing. Jadi saat itu program mengantar bakul makanan tu diadu ke oleh pejabat daerah ngau persatuan ketua kaum ngau ketua masyarakat daerah Tatau. Ditemui pada Rabu, beliau menjelaskan bantuan bakul makanan ini dihantar ke beberapa buah rumah panjang dan kampung bagi memudahkan penerima mendapatkannya. Sebanyak 12 kenderaan pacuan 4 roda dan 16 petugas dari pejabat daerah Tatau dan Persatuan KMKK daerah Tatau menghantar bantuan tersebut diketuai Pegawai Takbir daerah Tatau Winnie Dien. Sekian edisi malam bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.